Transit aliran massa MRT laluan Putrajaya Fasa 2 bakal memanfaatkan 2 juta penduduk Lembah Kelang bermula dari kawasan Kuasa Damansara hingga ke Putrajaya. Pengangkutan awam yang menjanjikan akses lebih baik untuk orang ramai itu dijangka siap sepenuhnya pada Januari 2023. Wartawan Khadizah Faisal ada butirannya. MRT laluan Putrajaya sepanjang 57.7 km ini mempunyai 36 buah stesen yang terdiri daripada 27 buah stesen bertingkat dan 9 buah stesen bawah tanah, dan ia dijangka akan memberi manfaat kepada 104,000 orang penumpang harian dan diharapkan ia dapat mengurangkan juga kesesakan lalu lintas yang berlaku di ibu kota ini. Apabila siap sepenuhnya pada Januari 2023, MRT laluan Putrajaya ini akan memiliki 49 set tren elektrik tanpa pemandu dengan 4 gerabak yang akan memuatkan 1,200 orang bagi setiap tren. Laluan Fasa 2 yang kini hampir siap sepenuhnya iaitu dengan 98.38% itu melibatkan laluan dari Kampung Batu ke Putrajaya dengan 10 stesen pertukaran iaitu Titiwangsa, Ampang Park, Tun Razak Exchange, Chan Saulin, Sungai Besi, Putrajaya Central serta 17 kemudahan Park and Ride. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Rail Amir Hamdan, peralihan negara ke fasa endemik pada April lalu telah menyaksikan peningkatan semula jumlah penumpang pengangkutan awam. Justru inisiatif pembinaan MRT laluan Putrajaya itu adalah selari dengan misi prasarana untuk menggalakkan lebih ramai menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam khususnya komuniti Lembah Kelang. Katanya ia juga memberi kebaikan dari segi integrasi yang menghubungkan di antara stesen ke stesen yang lain. Untuk apa yang kita lakukan adalah pertamanya adalah keselamatan. Keselamatan adalah perkara utama yang kami pentingkan. So untuk memberi keselesaan kepada pengguna, so apa yang kita lakukan adalah kita menambah baik dari segi peraturan untuk menaiki tren. Pada masa sama kita menambah lagi pengumuman untuk setiap hari supaya perjalanan dapat dijalankan atau dirancang dengan lebih baik. Katanya sehingga ke hari ini, jumlah purata penumpang harian bas dan rel telah menjangkau 700,000 penumpang dan pihaknya menyasarkan peningkatan jumlah itu sebanyak 800,000 menjelang akhir tahun 2022. Tambah beliau lagi, pembangunan sektor pengangkutan seumpama itu merupakan pemacu pertumbuhan negara sekaligus mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang kukuh. Pada masa sama, dapat menyediakan perkhidmatan dan rangkaian pengangkutan yang efisien bagi meningkatkan gaya hidup rakyat di negara ini. Sementara itu, pembinaan MRT laluan Putrajaya itu banyak memberi kemudahan termasuk kepada pelajar IPT maupun isi rumah yang tidak memiliki kenderaan persendirian. Macam saya ada makcik yang tinggal di Putrajaya, so lagi senang lah, dia boleh direct terus ke Putrajaya. Kalau sebelum macam ni kita naik KTM, dia kena berhenti kat TBS dan kena tukar train dan sebagainya lah, so dia agak mengambil masa lah. Sebagai student juga dekat area sana, dia akan berlalu ke Putrajaya dan juga Serdang. Dekat situ ada UPM dan juga mungkin pelajar yang belajar kat sana lagi senang lah untuk bergerak daripada sini. So ini akan mengurangkan, harap ini akan mengurangkan, dan penduduk pun haruslah guna pakai sistem ini. So kita boleh sama-sama mengurangkan kesesakan jalan raya. Ini bolehlah jadi clean environment lah, better, green. Memang kita mau environment clean masa depan pun. Pada saya, projek ni memang baguslah untuk menaik tarafkan kualiti perkhidmatan awam, pengangkutan awam di Kuala Lumpur ni, especially sebagai ibu negara Malaysia lah, negara kita. Semalam transit aliran massa MRT laluan Putrajaya Fasa 1 telah mula beroperasi melibatkan perjalanan dari Kuasa Damansara hingga Kampung Batu. 12 stesen dibuka bagi fasa pertama iaitu Kuasa Damansara, Kampung Selamat, Sungai Buloh, Damansara Damai, Sri Damansara Barat dan Sri Damansara Central, dan 6 lagi stesen ialah Sri Damansara Timur, Metro Prima, Kepong Baru, Jinjang, Sri Delima dan Kampung Batu. MRT laluan Putrajaya beroperasi setiap hari bermula
6 pagi sehingga 12.30 malam. Waktu puncak 7 pagi hingga 9 pagi dan 5 petang hingga 7 malam dengan kekerapan bagi satu tren ialah 4 hingga 6 minit manakala bagi bukan masa puncak satu tren setiap 7 hingga 10 minit. Laporan Khadijah Faisal untuk Berita Al Hijrah.